Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Ahmad Faizal bin Muhammad Zafari, merupakan seorang guru dari SMK Datuk Bendahara C.M. Yusof. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah 7.3 iaitu teori fotoelektrik Einstein. Apakah standard pembelajaran bagi tajuk ini? Yang pertama ialah menyatakan fungsi kerja minimum yang diperlukan oleh suatu logam bagi memancarkan elektron melalui persamaan. 7.3.2 menerangkan frekuensi ambang F0 dan juga fungsi kerja W. Dan 7.3.3 menentukan fungsi kerja logam berdasarkan rumus W sama dengan HF0. Okey, apakah dia teori fotoelektrik Einstein? Okey, pada tahun 1905 Albert Einstein telah mengemukakan satu teori fotoelektrik yang berjaya menerangkan kesemua ciri-ciri kesan fotoelektrik bagi eksperimen yang berkaitan, di mana beliau telah mendapat anugerah hadiah Nobel pada ketika itu, iaitu pada tahun 1921, di atas kejayaan beliau, di mana teori ini dinamakan sebagai teori fotoelektrik Einstein. Okay, apakah dia teori fotoelektrik Einstein? Okay, Einstein mengaplikasikan ide kuantum tenaga yang dikemukakan oleh Max Planck, di mana beliau mencadangkan bahawa tenaga yang dibawa oleh zarah cahaya iaitu foton. Tenaga setiap foton adalah berkadar terus dengan frekuensi cahaya iaitu F dan dapat ditentukan melalui persamaan yang berikut, iaitu E sama dengan HF, iaitu H adalah pemalar Planck dan E merupakan simbol bagi tenaga foton. Okey, teori fotoelektrik Einstein, di mana teori fotoelektrik Einstein menyatakan bahawa setiap kuantum cahaya ialah paket tenaga yang diskrit. Dan juga terdapat paket-paket tenaga dalam suatu alur cahaya yang menyinari permukaan logam. Okey, apabila suatu foton tiba di permukaan logam, tenaga foton tersebut akan diserap sepenuhnya oleh elektron dalam logam tersebut. Untuk apa tenaga tersebut diserap oleh elektron? Okey, di mana tenaga yang diserap oleh elektron, dia akan digunakan untuk membebaskan elektron daripada logam, iaitu tenaga yang dibekalkan oleh foton akan digunakan elektron untuk membebaskan daripada logam, dan selebihnya tenaga tersebut akan bertukar menjadi tenaga kinetik fotoelektron. Okay, lazimnya elektron pada permukaan logam akan memperolehi tenaga kinetik maksimum berbanding dengan elektron yang berada di bahagian dalam logam. Okey, baik. Bagi elektron yang terletak pada permukaan logam, bagi elektron yang letak pada permukaan logam, di mana tenaga foton adalah hasil tambah tenaga minimum yang diperlukan untuk membebaskan fotoelektron, dan juga hasil tambah dengan tenaga kinetik maksimum fotoelektron, di mana kita dapat tulis dalam bentuk persamaan, iaitu E bersamaan dengan W tambah K maksimum, di mana E mewakili tenaga foton, W mewakili tenaga minimum yang diperlukan untuk membebaskan fotoelektron, dan K maksimum adalah tenaga kinetik maksimum bagi fotoelektron, di mana kita dapat kembangkan persamaan tersebut menjadi HF sama dengan W tambah setengah MV kuasa 2 maksimum, dan kita tukarkan jadikan tenaga kinetik sebagai perkara rumus, dan kita akan dapati bahawa setengah MV kuasa 2 maksimum bersamaan dengan HF tolak W. Okey, jadi persamaan fotoelektrik Einstein untuk kesan fotoelektrik adalah selaras dengan prinsip keabadian tenaga.
Okey, pada frekuensi ambang F0, fotoelektron yang dikeluarkan tanpa memiliki sebarang tenaga kinetik, di mana kita dapat nyatakan bahawa pada ketika frekuensi ambang F0 berlaku, tenaga kinetik pada ketika itu adalah sifar. Okey, pada persamaan yang kita olah tadi, iaitu setengah mv kuasa 2 sama dengan hf0 tolak w, nilai tenaga kinetik adalah sifar. Jadi bila kita gantikan ke dalam persamaan, kita akan dapati bahawa kosong sama dengan hf0 tolak dengan w, di mana kita boleh ringkaskan w sama dengan hf0. Dan nilai w itu, gantikan nilai w ke dalam persamaan setengah mv kuasa 2 maksimum sama dengan hf tolak w. Nilai w digantikan nilai hf0. Dan bila kita gantikan, kita akan dapati persamaan yang baru, setengah mv kuasa 2 maksimum sama dengan hf tolak hf0, dan kita boleh keluarkan faktor sepunya untuk kita fakturkan, kita ulangkan faktor sepunya, kita akan dapati persamaan dia, kita ringkaskan setengah mv kuasa 2 maksimum bersamaan dengan h kurungan f tolak f0 ya. Okay, baik, fungsi kerja dan frekuensi ambang bagi kesan fotoelektrik. Yang pertama, tenaga minimum yang diperlukan untuk fotoelektron terlepas dari permukaan logam dikenali sebagai fungsi kerja, dan frekuensi minimum foto cahaya yang menghasilkan kesan fotoelektrik satu dinamakan frekuensi ambang. Okey, kita lihat kepada graf tersebut. Hubungan antara tenaga kinetik maksimum fotoelektrik K dengan frekuensi cahaya. Dalam graf tersebut dia menunjukkan hubungan antara nilai K dengan nilai F. K itu adalah K maksimum ataupun tenaga kinetik maksimum, dan juga frekuensi cahaya. Okay, berdasarkan daripada graf 7.1 7.2 tu, graf tersebut merupakan satu garis lurus dengan kecerunan nilai positif dan tidak melalui asalan, di mana kita dapati bahawa satu garis lurus yang memotong paksi X ataupun memotong pada paksi frekuensi. Okay, di mana berlakunya pintasan pada paksi frekuensi. Okay, di mana nilai pintasan pada paksi frekuensi tu, okay, mana kita saya ulang, nilai pintasan yang berlaku pada paksi frekuensi dinamakan sebagai frekuensi ambang ataupun titik titik pada pintasan paksi frekuensi itu dinamakan sebagai frekuensi ambang. Okey, kita lihat kepada graf ini juga, graf K maksimum melawan F. Kita dapat nyatakan bahawa suatu logam, frekuensi ambang bagi suatu logam boleh ditentukan melalui hubungan W sama dengan hf0. Di mana fotoelektron akan memperolehi tenaga kinetik apabila frekuensi cahaya melebihi frekuensi ambang. Tenaga kinetik, fotoelektron akan memperolehi tenaga kinetik apabila frekuensi cahaya melebihi frekuensi ambang, di mana kita dapat simpulkan bahawa semakin tinggi frekuensi ambang suatu logam, semakin tinggi nilai fungsi kerja. Hal ini bermaksud tenaga minimum yang diperlukan untuk kesan fotoelektrik berlaku adalah tinggi. Logam yang berbeza mempunyai nilai frekuensi ambang yang berbeza seperti yang ditunjukkan dalam rajah 7.13. Maknanya ni pada rajah tu ada 3 logam, logam A, logam B dan logam C. Kecerunan dia adalah sama, cuma yang berbezanya adalah dari segi nilai frekuensi ambang dia adalah berbeza berdasarkan kepada jenis logam yang berbeza. Okey, kita lihat kepada contoh yang pertama. Cahaya biru yang berfrekuensi 6.67 darab 10 kuasa 14 Hz disinarkan ke atas permukaan logam silsium yang bersih. Berapakah tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang terpancar keluar? Okey, diberi nilai fungsi kerja silsium 3.43 darab 10 kuasa negatif 19 Joule dan pemalar Planck 6.63 darab 10 kuasa negatif 4 Joule sesaat. Langkah pertama ialah kita kenal pasti apakah masalah bagi soalan tersebut. Dalam soalan contoh satu ini, soalan yang ingin ditanya adalah berapakah tenaga kinetik. Berapakah tenaga kinetik maksimum fotoelektron. Yang pertama kita kenal pasti masalah, yang kedua kita cari maklumat. Kenal pasti maklumat yang diberi, senaraikan. Apakah maklumat yang diberi? Yang pertama frekuensi.
frekuensi 6.67/10 kuasa 14 Hz. Yang kedua, fungsi kerja W diberi 3.43 dan 10 kuasa 19 Joule, dan pemalar Planck H 6.63 dan 10 kuasa 4 Joule. Dan kemudian langkah ketiga kita kena pasti masalah. Setelah langkah 1, langkah 2 selesai, kita tentukan apakah persamaan yang kita nak gunakan dalam menyelesaikan masalah soalan tersebut. Dalam kes soalan ini kita gunakan persamaan HF sama dengan W tambah dengan Kmax. Kita masukkan semua nilai-nilai yang kita senaraikan tadi ke dalam persamaan. Okay, di mana kita akan dapati bahawa bila kita gantikan nilai dalam persamaan, kita olahkan, kita akan dapat K maksimum bersamaan dengan 4.42 darab 10 kuasa negatif 19 tolak 3.43 darab 10 kuasa negatif 19, di mana kita akan dapat hasil jawapan iaitu K maksimum bersamaan dengan 9.92 darab 10 negatif 20 Joule. Okay, manakala untuk contoh yang kedua, Contoh yang kedua, rajah 0.714 menunjukkan graf perubahan tenaga kinetik bagi fotoelektron yang dibebaskan daripada logam litium untuk frekuensi cahaya yang berlainan. Kita tentukan frekuensi ambang daripada graf dan hitungkan nilai fungsi kerja bagi logam litium. Diberi pemalar Planck H 6.63 darab 10 kuasa negatif 24 Joule sesaat. Okey, sama dengan kaedah yang pertama tadi. Yang pertama, kita tentukan apakah kehendak soalan. Dalam soalan ini ada dua yang perlu dicari. Yang pertama, tentukan frekuensi ambang daripada graf. Kita nyatakan nilai frekuensi ambang daripada graf. Dan yang kedua, hitungkan nilai fungsi kerja. Okay, kalau kita lihat pada graf tersebut, di manakah nilai frekuensi ambang? Seperti yang kita belajar sebelum ini, nilai frekuensi ambang adalah nilai pintasan pada paksi frekuensi. Okay, nilai pintasan pada paksi frekuensi. Okay, di mana kita dapat nyatakan bahawa nilai frekuensi ambang adalah 5.6 darab 10 kuasa 14 Hz. Dan diberi pemalar Planck dan nilai bagi fungsi kerja pada ketika berlakunya frekuensi ambang. Okay, pada ketika berlakunya frekuensi ambang, kita ketahui bahawa tenaga kinetik adalah sifar. Jadi kita gunakan persamaan fungsi kerja W sama dengan HF0 untuk menyelesaikan masalah. Kita masukkan nilai H dan F ke dalam persamaan tersebut, di mana W sama dengan 6.63 darab 10 kuasa negatif 4 darab dengan 5.6 darab 10 kuasa 14, di mana hasil jawapan bagi fungsi kerja ialah 3.71 darab 10 kuasa negatif 19 Joule. Okey. Dengan berakhir contoh yang kedua ini, maka baik juga sesi PDPR kita pada hari ini, sehingga kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Okey, sekian terima kasih saya ucapkan. Semoga bertemu lagi. Thank you.